أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah kurniakan keberkatan, kurniakan kerahmatan dan kurniakan kebaikan dengan kita duduk di dalam majlis ilmu. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Puan Rosniyati selaku Presiden Gema Yasin Nur Iman dan seluruh para AJK-nya, seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan kita masih lagi berada pada surah Al-Kahfi. Hari ini merupakan khatam surah Al-Kahfi, kita khatamkan pada hari ini. Jadi selepas daripada kuliah ini kita terus nak bincang surah apa yang kita nak sambung lepas dari ini. Jadi insyaAllah macam biasa saya bersiaran langsung daripada Pondok Pewaris Felda Gedangsar. Jadi maknanya masa kita yang agak terhad lah. Jadi saya akan cuba habiskan agak ringkas hari ini tafsir kita ni, dan kemudian kita sedikit perbincangan. Soal jawab sikit boleh, kemudian kita buat sedikit perbincangan tentang surah pilihan kita untuk pengajian yang seterusnya. Jadi pada hari ini muslimin dan muslimat, kita sambung pada muka surat 31. Saya nak tanya, ramai dah ada kitab ni, tafsir Nurul Ihsan jilid ketiga ni? Ramai ke? Ramai Ustaz. Ramai Okey, kalau ramai kita akan teruskan dengan kitab tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga, insya-Allah. Jadi kita lihat muka surat 31, baris yang kedua daripada atas. Baris yang kedua daripada atas. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang bermaksud Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Kata olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya aku ini manusia semacam kamu jua, diwahyi kepada aku. Annama ilahukum ilahu wahid. Hanya Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada ayat sebelum ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW katakan kepada manusia beberapa perkara. Kita ingat balik beberapa perkara yang disampaikan oleh Nabi seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang sebelum ni yang pertama Allah suruh Nabi sampaikan Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kata olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah kami hendak kabarkan akan kamu dengan segala orang yang dapat kerugian segala amalan itu. Ini yang pertama, Allah suruh Nabi sampaikan tentang manusia yang rugi dalam melaksanakan amalan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Iaitu mereka yang batal amalan mereka itu pada kehidupan dunia. Maknanya mereka yang terlalu memfokuskan keduniaan menjadi golongan yang rugi dalam melaksanakan amalan-amalan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita huraikan pada yang lepas, minggu lepas, yang Allah suruh Nabi sampaikan, iaitu Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Iaitu ayat mengenai keluasan ilmu Allah. Yang mana Allah suruh Nabi sampaikan kepada manusia sekiranya dijadikan lautan itu sebagai dakwat untuk menulis ilmu Allah, maka pasti tak cukup. Walaupun dibawa satu lagi lautan yang sama, maka pasti tak cukup nak menulis ilmu Allah, kerana banyaknya dan luasnya ilmu Allah itu. Ini kita dah hurai dah pada yang lepas dengan panjang lebar. Dan banyak lagi sebenarnya perkara-perkara yang tak disentuh mengenai ilmu Allah ni. Jadi insyaAllah bila kita terus mempelajari ilmu tafsir Al-Quran pada surah-surah yang seterusnya, kita akan ketemu lagi tentang ilmu-ilmu Allah yang luas itu. Jadi hari ni yang kita baca ni penutup ayat dan surah Al-Kahfi ini, Allah suruh Nabi kata kepada manusia, Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Ini maknanya ketegasan. Allah suruh Nabi SAW tegaskan. Tegaskan apa? Innama, sesungguhnya aku ni. Ini dipanggil taukid. Maknanya sungguh-sungguh lah. Sungguh-sungguh. Maknanya tegas sungguh. Sungguh-sungguh aku ni, kata Nabi SAW, adalah manusia. Ana basyarun. Aku ni manusia. Mithlukum. Seperti kamu juga. Tu dia. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini ketegasan yang Allah suruh Nabi sampaikan pada manusia. Tegaskan pada manusia, sesungguhnya aku ni Muhammad SAW adalah manusia seperti kamu juga. Tu dia. Pasal apa dok kata gitu? Pasal adanya manusia yang cuba menyembah Nabi Muhammad SAW.
Ni perkara yang tak betul lah. Sebab nak kata Nabi ialah manusia. Nabi bukan Tuhan. Nabi adalah manusia, bahkan hamba Allah. Dan memang ada hadis yang sahih, Nabi SAW memperingatkan kepada umat Nabi SAW. Nabi kata kepada sahabat ni, Nabi kata, jangan kamu jadikan aku seperti mana Nasara menjadikan Nabi Isa alaihissalam. Pasal apa? Pasal Nasara ni dok kata Nabi Isa ni anak Tuhan. Maka Nabi kata, katakanlah aku ni Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ini ialah manusia. Aku ni Abdullah, aku ni hamba Allah wa rasuluh, dan aku ni rasulnya. Itulah dia. Nabi kata aku ni manusia, aku ni hamba Allah dan aku ni Rasulullah. Jangan jadikan aku macam Nasara jadikan ke Nabi Isa. Mereka dah melampau sampai mereka menyatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Jadi pasal itu sepakat para alim ulama bila kita baca Al-Fatihah, waladhdallin, ulama kata yang sesat itu ialah golongan Nasara. Pasal apa dikatakan sesat mereka ni? Pasal mereka dok kata Nabi Isa itu anak Tuhan. Itu sesat tu. Jadi maknanya para muslimin dan muslimat, kita kena ingat bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita juga. Nabi ialah seorang manusia. Kalau kita baca sebuah kitab yang bertajuk Muhimmah fi Ilmi Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab itu dibawa satu riwayat. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dekat pasar lah. Pasal Nabi ni sebagai pemimpin, Nabi selalulah turun ke pasar, dok tengok rakyat dia, dok tengok orang berniaga macam mana nak pantau kok ada masalah apa kan. Itulah Nabi SAW sebagai pemimpin. Baik. Jadi Nabi masa dekat pasar dengan para sahabat Nabi ni, tiba-tiba ada seekor unta dok mari ke Nabi SAW. Tu. Bila unta tu mari ke Nabi, maka unta itu pun dia tunduk, dia berhenti depan Nabi, dia tunduk tu depan Nabi macam menyembah Nabi SAW. Tu. Ni kata unta ni, unta punya hormat ke Nabi ni, nampak Nabi SAW dia berhenti depan Nabi dan ditunduk tu, tunduk unta tu macam menyembah Nabi. Para sahabat Nabi tengok ni terkejut para sahabat. Para sahabat Nabi kata, wahai Rasulullah SAW, kata para sahabat, wahai Rasulullah, ini unta ni binatang ni, wahai Rasulullah. Tapi unta ni dia punya sayang pada kamu, wahai Rasulullah, sampai dia menyembah kamu. Patutnya kami ni, sahabat-sahabat ni, patutnya kami ni, kami yang lebih sayang pada kamu, kami yang lebih cinta pada kamu, patut kami yang sembah pada kamu. Kata sahabat-sahabat ni. Maka Nabi kata, wahai sahabat, sesungguhnya Allah melarang kita manusia menyembah sesama manusia. Tu dia. Nabi kata, kalau Allah izinkan menyembah sesama manusia, pasti aku akan menyuruh para isteri menyembah suaminya. Nabi kata begitulah. Tapi nak kata benda tu tak boleh. Nabi kata tak boleh. Pasal Allah melarang perbuatan menyembah sesama manusia. Tak boleh. Mana Nabi melarang para sahabat Nabi menyembah Nabi SAW tak boleh. Pasal Nabi manusia tetap. Nabi ni sebagai manusia, tetap manusia. Tuhan hanya Allah. Nabi sebagai manusia, utusan Allah. Itu dia. Itu yang kata Nabi pada ayat ni. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Nabi kata, aku ni manusia, kata Nabi SAW, seperti kamu, cuma aku ni diberikan wahyu ke atasku. Tu dia. Bezanya aku dengan kamu, kata Nabi SAW, bila aku diberi wahyu. Allah berikan wahyu pada aku. Itu beza dia. Tu dia.
Maksudnya bila kata diberi wahyu ke Nabi, maknanya Nabi ni beza dengan kita. Nabi ialah Rasulullah, utusan Allah. Jelas dah tu. Itu bezanya. Tak sama di situlah. Nabi tetap manusia. Bila kata manusia, Nabi ada sifat sebagai manusia. Pasal itu ada kala Nabi duk sedih, ada kala Nabi duk seronok, ada kala Nabi bergembira, ada kala Nabi letih. Macam tu pasal Nabi manusia. Nabi manusia macam kita para muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Cuma bezanya Nabi kata, Allah berikan wahyu kepada aku. Yang menunjukkan Allah melantik Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, utusan Allah, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Jelaslah tu. Para muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Tu. Maknanya Nabi pilihan Allah lah. Walaupun Nabi manusia, maka Nabi ni menjadi kekasih Allah. Tu. Jadi kita ni nak mendapat sayang Allah, ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca satu ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini janji Allah. Yang ni ayat ni pun Allah suruh Nabi sampaikan. Qul, katakanlah, sekiranya Qul in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu sayang pada Allah. Surah Al-Imran, betul. Sekiranya kamu sayang pada Allah, maka syaratnya macam mana? Fattabi'uni, maka ikutlah aku, ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ikut Nabi, maka Allah Ta'ala akan sayang kepada kita. Ini para muslimin dan muslimat. Ini janji Allah. Ikut Nabi. Jadi pasal itu kita nak mendapat sayang Allah, ikut Nabi SAW. Pasal Nabi manusia yang dicintai oleh Allah. Pasal Nabi merupakan khalifah, merupakan kekasih Allah, merupakan utusan Allah. Itu Nabi. Jadi pasal itulah para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maknanya kita hari ni ikut Nabi. Wahyu yang Allah sampaikan ke Nabi, Nabi sampaikan pada kita, kita laksanakan. Ambillah wahyu tersebut. Ini Al-Quran. Kita baca, kita pelajari, kita mendalami, kita amalkan, kita sebarkan apa saja yang termaktub di dalam Al-Quran itu. Baik. Kemudian firman Allah lagi, annama ilahukum ilahu wahid. Ada lagi penegasan. Hanya Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. Itu jelas. Jangan jadikan Nabi sebagai Tuhan. Tuhan yang sebenar Allah. Sesungguhnya Allah itu Tuhan kamu yang esa. Yang esa. Tidak ada yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab para muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Ada setengah ajaran ni, yang setahu saya antaranya di Pakistan. Satu ajaran yang agak besar di Pakistan. Ajaran ni, ajaran macam mana? Mereka menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah tu. Maknanya mereka worship lah. Maknanya mereka menyembah Nabi. Mereka menyembah Nabi. Sampai kalau ikut ceritanya ada masjid yang dibina. Masjid itu bukan sembah Allah, bukan sembahyang, tapi masjid itu menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang salah, yang amat salah. Ini dia kira syirik. Tak boleh. Itu para muslimin dan muslimat. Jadi ditegaskan pada ayat ni, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Tuhan yang esa. Itu Allah. Yang kita dah sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhannya selain daripada Allah. Itu jelas lah. Yang kita dah ucap selalu tu, la ilaha illallah, kalimah akidah ni, kalimah tauhid, kalimah mengesakan Allah, kalimatul ikhlas. Tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bahkan bila kata la ilaha illallah ni, ini asas yang paling penting. Kalau yang ni tak okey, segalanya tak okey. Kalau sekiranya kita ni la ilaha illallah kita ni terbatal ke, maknanya akidah kita tak cantik,
maka seluruh amalan kita pun jadi tak cantik. Menyebabkan sembahyang kita, ibadat kita, puasa kita habis satu pun Allah tak terima. Pasal apa? Pasal akidah tak betul, akidah tak cantik. Jadi pasal itu kita dah mengaji hadis-hadis Nabi SAW. Adanya hadis-hadis para sahabat Nabi tanyalah ke Nabi. Di antaranya hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari ada yang ditanya oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di antaranya hadis riwayat At-Tirmizi yang ditanya oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tanya pasal apa? Tanya ke Nabi tentang amalan ke syurga. Itu je tanya ke Nabi ni. Nak tahu apakah amalan ke syurga yang tu nak tahu. Maka bila Nabi jawab tu soalan ni memang Nabi jawab panjang. Sebab nak kata jawapan yang kata amalan syurga tu banyak lah. Cuma hadis-hadis ni yang sama ni apa? Yang utama sekali. Nabi kata, bila Nabi jawab bab ni, yang paling utama Nabi sebut, yang perkara yang pertama sekali, Nabi kata, ta'budullah la tusyriku bihi syai'ah. Itu yang utama sekali. Maknanya apa? Sembah hanyalah kepada Allah dan jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Itu yang paling utama. Lepas tu baru Nabi dok cerita kena sembahyang 5 waktu lah, kena silaturahim lah. Baru Nabi sebut. Tapi yang nak sebut fokus utama Nabi yang paling utama iaitu sembah hanya pada Allah dan jangan sekali-kali syirik pada Allah dengan sesuatu pun. Jangan. Ini yang paling besar muslimin dan muslimat. Tu kena ingat, tu yang kita penting duk ngaji ni. Penting ngaji akidah, ngaji tauhid ni penting ni. Bukan duk ngaji fiqh saja, bukan duk ngaji tasawuf saja. Tapi yang penting sangat hari ni mengaji ilmu akidah tu, ilmu tauhid, supaya kita ni tidak mensyirikkan Allah. Supaya akidah kita ni tidak rosak, tidak terbatal. Ini yang sangat-sangat penting. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jadi apa pasal la ilaha illallah, la ilaha illallah, ingat dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang sahih, Nabi kata man akhiri kalamih la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengakhirkan kalimah, mengakhirkan perkataannya dengan kalimah la ilaha illallah, maka masuklah dia ke dalam syurga. Maknanya kalau kalimah terakhir kita sebelum kita mati, kita sebut la ilaha illallah, maka Nabi berjaminan kita akan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pasal itu masa hidup ni sentiasalah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sentiasa. Bukan sekadar kita bertahlil saja, tapi sentiasa bertahlil itu sentiasa. Sebab tahlil itu ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ialah tahlil. Itu. Jadi kita bertahlil itu bukan sekadar bila ada kematian, tapi tahlil itu sentiasa. Sentiasa supaya mulut kita, lidah kita biasa dengan ucapan la ilaha illallah. InsyaAllah. Ini menunjukkan akidah. Jaga akidah kita sebaiknya. Kan ada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, Nabi kata apa? Nabi kata arba'atun man kunna fih banallahu lahu baitan fil jannah wa kana fi nurilahil azam. Kata Nabi ada 4 kalimah. Ada 4 kalimah kalau kita amalkan, kalau kita duk zikirkan selalu, kita amalkan tuntutannya, kita akan masuk syurga. Allah bina rumah untuk kita di syurga. Dan Allah bagi cahaya yang maha besar pada kita. Allah rahmati kita lah. Apa 4 kalimah tu? Yang pertama sekali kata Nabi kalimah la ilaha illallah. Yang kedua pula kalimah alhamdulillah. Yang ketiga kalimah astaghfirullah. Yang keempat kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bila ditimpa musibah. Jadi 4 kalimah tu yang paling utama, paling nombor 1, paling besar ialah kalimah la ilaha illallah. Tu jaminan Nabi tadi. InsyaAllah bukan sekadar mendapat pahala besar, dimasukkan ke syurga, dibina untuk kita rumah di syurga, bahkan
pada waktu yang sama diberikan cahaya Allah kepada kita. Allah merahmati kita. Jadi inilah penekanan Nabi SAW. Sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan yang Esa. Baik. Kemudian firman Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Maka barang siapa yang harap bertemu Tuhannya dengan bangkit kubur dan balasan syurga, maka hendaklah beramal ia akan amalan yang soleh. Tu. Allah jelaskan pada ayat ni, faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya. Tu. Yarju ni maksudnya apa? Harap. Kita mengharap. Tu. Jadi ulama tafsir kata yang dimasukkan harap ini, mengharap nak bertemu dengan Allah Ta'ala ni, bermaksud kita ni dok harap sangat nak mendapat rahmat Allah, redha Allah. Itu maksudnya. Kita ni dok harap tu, ini orang beriman. Orang beriman ni ada sifat harap dan takut kan. Ar-raja wal khauf. Ataupun al-khauf wal raja. Takut dan mengharap. Itu ada Para muslimin dan muslimat, satu hari adalah seorang sahabat Nabi ni sakit, dah teruk sangat nak meninggal dunia dah. Jadi Nabi SAW pun marilah datang ziarah sahabat Nabi ni. Nabi duk tengok sahabat Nabi ni kira nazak lah kot. Dah nazak, memang nak meninggal sangat dah, nazak sungguh. Tapi yang peliknya pada masa Nabi duk ziarah tu, Nabi tengok sahabat ni nazak. Tiba-tiba Nabi tanya ke dia satu soalan. Tu. Bayangkanlah kalau orang nazak, kita tanya ke dia soalan. Tak marah orang sekeliling. Apa hal kau ni tanya soalan, orang ni nak mati dah. Tu. Tapi Nabi tanya ke dia orang ni. Nabi tanya ke orang ni satu soalan. Nabi tanya ke sahabat ni satu soalan. Soalannya pula Nabi tanya macam mana? Nabi tanya, wahai sahabat, ni aku nak tanya sikit ni. Ni masa kamu rasa tengah nazak ni, menghadapi sakral maut ni, nak mati ni, apa yang kamu rasa ketika ni? Apa perasaan kamu? Oh, Nabi tanya macam tu. Masya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi dengan izin Allah, sahabat yang nazak ni boleh bercakap. Ni nak kata Allah izinkan sebagai ilmu kepada kita, pengajaran kepada kita. Jadi sahabat Nabi ni kata, dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak ulang balik zikir tadi. 4 zikir utama, la ilaha illallah. Yang pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, alhamdulillah, syukur, puji Allah. Yang ketiga, istighfar, astaghfirullah. Dan yang keempat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diucapkan bila ditimpa musibah. Okey, kembali balik pada kisah tadi. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sahabat Nabi ni kata, wahai Rasulullah, pada waktu ini masa nak mati dah ni, yang aku rasa macam mana perasaan aku ketika ini, aku takut dengan murka Allah. Aku takut dengan murka Allah. Yang kedua, aku mengharapkan kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni dok tengah nak mati ni. Dok tengah nak mati, sahabat ni kata takut dengan murka Allah dan dok harap kerahmatan Allah. Maka bila dia cakap macam tu, sahabat ni kembali nazak. Maka Nabi pun sebut dalam hadis ni, kata Nabi SAW, Nabi kata, barang siapa ketika nak mati, hampir-hampir nak mati macam ni, Nabi kata, tengah dok nazak macam ni. Dan pada masa itu dia takut dengan murka Allah. Dan dia mengharapkan rahmat Allah. Maka pada masa itu, pada masa ini, masa nak mati ini, Allah akan selamatkan dia daripada apa yang dia takut. Dan Allah akan berikan dia apa yang diharapkan. Maksudnya apa? Muslimin dan muslimat, orang yang nazak nak mati, masa nak mati tu takut dengan murka Allah. Masa nak mati tu dia harap rahmat Allah. Jadi pada masa itu Allah selamatkan dia daripada kemurkaan Allah. Dia tak dapat murka Allah. Kemudian Allah akan beri yang diharap. Maknanya rahmat Allah lah beri masa nak mati tu. Tu pasal itu ni yang kata
harap dan rahmat, harap dan takut. Harap dan takut ni sifat manusia yang beriman. Harap rahmat Allah, takut dengan murka Allah. Itu. Jadi sekarang ni kita yang tu kena ada tu, harap sangat dengan rahmat Allah, takut dengan murka Allah. Doh haraplah kita dok dengar kuliah-kuliah ni walaupun online kita ni, doh harap dapat ilmu, doh harap dapat redha Allah. Kemudiannya kita doh takutlah janganlah kita buat dosa, buat maksiat, janganlah kita buat derhaka pada Allah. Takut dengan azab murka Allah, dok takut macam tu. Ini sifat manusia yang beriman. Baik, kata Allah pada ayat ni kembali balik, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah ni, nak dapat redha Allah, apa syarat dia? Falyamal amalan solihah. Maka hendaklah dia beramal yang soleh. Tu syarat dia hari ni, sekarang ni kita kena buat. Amal soleh ni berterusan lah. Kita doa harap rahmat Allah ni, doa harap pertemuan dengan Allah di akhirat nanti, nak masuk syurga ni. Nak melihat Allah, hanya orang yang menjadi ahli syurga saja dapat melihat Allah, wajah Allah yang maha mulia. Jadi kita nak bertemu dengan Allah di syurga ni. Jadi nak masuk syurga ni, nak melihat Allah di syurga ni, syaratnya kata Allah, falyamal amalan solihah. Maka laksanakan amal-amal yang soleh. Itu ni. Laksanakan amal-amal yang soleh. Jelaslah tu. Muslimi dan muslimah jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Doa amal soleh ni maksudnya kebaikan, perintah Allah. Kita buat. Usaha jadi orang beriman, usaha jadi orang takwa, buat kebajikan, berterusan. Buatlah baik berterusan walaupun tidak dihargai oleh manusia. Buat baik. Walaupun orang tidak hargai kita, kebaikan tetap diteruskan. Itu sebagai amal soleh kita. Buatlah baik walaupun makhluk tidak nampak kebaikan kita. Kita buat baik. Kita yakin Allah Ta'ala melihat kita. Kita yakin situ. Muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Buatlah baik, buatlah kebajikan. Walaupun orang mencela kita, tak apa. Tak ada masalah pun. Celebilah tara mana pun. Tak apa. Buat terus. Buatlah. Jangan duk fikir kata orang sangat lah, orang takut orang kata kita ni belagak baik lah, belagak soleh lah, belagak solehah lah. Macam-macam lah. Biapi orang kata apa pun. Kita buat perintah Allah, buat terus. Dia pun dah start selawat lah tu. Jadi muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi makna kata Allah, laksanakan amal yang soleh. Itu syarat dia. Kita mengaji ni nak dapat ni lah, nak buat laksana amal soleh ni, nak mengamalkan ilmu-ilmu yang ada pada kita kan. Tu dia. Kemudiannya firman Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini syarat soleh. Amal soleh kena buat. Kemudian kata Allah, dan tiada sekutu ia dengan ibadat Tuhannya akan seorang lain daripadanya, dengan bahawa riak pada ibadat. Tu dia. Allah jelaskan, dan jangan syirik. Laksanakan amal soleh, nak dapat redha Allah, nak dapat rahmat Allah, laksanakan amal soleh dan jangan syirik. Tu. Bi'ibadati rabbih ahada. Ulama tafsir kita ni kata syirik ibadat kepada Tuhan, ibadat pada Tuhan dengan seorang lain daripadanya, dengan bahawa riak pada ibadat. Ini tafsiran ulama kita. Dia kata maksud ayat ni syirik ketika ibadat, maksudnya riak, jangan. Bukan sekadar syirik terang tu, dok sembah lain daripada Allah tu. Termasuk syirik yang mesti dihindarkan ialah riak itu. Hindarkan. Muslimin dan muslimat, riak. Rugilah kita ni muslimin dan muslimat, kita beramal ibadat, sembahyang macam-macam tapi riak. Akhirnya ibadat kita tak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu syirik khafi, syirik yang tersembunyi tu. Kena buang jauh-jauh. Tu. Muslimin dan muslimat. Saya nak tanya balik ni. Nak tanya ni sebagai ujian lah. Mengaji lama dah. Dulu saya ada beri satu doa. Satu doa. Doa ni untuk mengelak daripada syirik. Jadi saya minta siapa boleh ulang balik doa tersebut. Siapa yang boleh ulang balik doa tu?
Ingat balik dalam kuliah saya pernah sampaikan satu doa. Doa ini ialah doa untuk mengelak syirik yang diajar oleh Nabi SAW. Sila, siapa yang boleh? Saya tak ada dalam kuliah tu, tapi yang saya Ya ke? tak betul. Tapi yang selalu saya amal yang ni lah. Tak tahulah betul ke tak. Betul. Na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Okey, terima kasih Puan. Itulah doa yang saya ajar. Itulah yang saya masukkan. Jazakillah khair. Jadi doa itulah mesti diamalkan. Sebab doa ni masa Nabi duk cerita pasal syirik, sahabat Nabi tanya macam nak selamat dari syirik. Nabi kata baca doa tadi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu dia. Kita minta, ya Allah, lindunglah kami daripada kami mensyirikkan-Mu, ya Allah, dengan sesuatu yang kami ketahui, dan ampunkan dosa kami akan dosa-dosa yang kami tidak tahu. Amalkan doa ni, insya-Allah kita akan terselamat daripada apa saja bentuk syirik. Betul, dalam maksurat ada. Nak senang boleh buka kitab maksurat. Boleh buka kitab maksurat. Sebab kitab maksurat ini doa-doanya ialah doa-doa yang maksur, doa-doa yang sahih daripada Nabi SAW. Jadi amalkan muslimin dan Kalau muslim. kita baca seorang, kita baca Allahumma inni ya Ustaz. Baca Allahumma inna juga, sebab itu hadis Nabi. Baca je tak apa. Oh, Allahumma inna. Okey. Kita akan untuk diri kita dan untuk orang lain sekali. Untuk keluarga kita semualah. Walaupun kita baca doa tu seorang-seorang. Itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi penting pasal nak selamat daripada syirik, terutama ketika melaksanakan ibadat. Jadi nanti siapa yang boleh share doa tu, share lah. Mungkin Puan tadi apa? Puan Azharina. Serina, baik Ustaz, nanti saya check. Boleh share lah. Boleh share doa tu. Assalamualaikum Ustaz. Kan dalam maksurat pagi petang tu ada dia tulis dah tu. Ya, betul. Kita baca pagi petang maksurat tu itu masuk dah kan? Ya, betul. Betul lah tu. Boleh baca maksurat. Dalam tu dah ada doa tersebut. Boleh baca pada pagi, pada waktu pagi dan pada waktu insya-Allah. Sebab InsyaAllah. kita nak selamat daripada syirik. Nah, ibadat kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah lah. Muslimin dan muslimat. Okey. Sampai sini habislah tafsir surah Al-Kahfi kita. Jadi macam minggu lepas ada yang janji nak buat kenduri kan? Ke tak ada? Buat kenduri online. Buat pulut kuning lah, pulut kuning. Ini kena hantar lah, Siapa dia buat? Aku lupa. Boleh. Hantar pakai Grab Ustaz. Ya. Boleh. Suudi atas, Suudi nak makan mana, tak tahu tu. Okey. Jadi sebelum kita nak bincang surah apa lepas ni, ada soalan tak? Sebelum kita nak bincang tentang surah apa selepas ni. Kita sambung kitab ni juga kan? Kita sambung kitab ni juga. Kitab ni dengan saya kita sambung kitab ni juga, Tafsir Nurul Ihsan jilid ketiga. Okay. Saya mencadangkan, ini kalau setuju, saya mencadangkan disebabkan ramai yang dengar ni, yang berada dalam grup ini, orang perempuan, muslimat, betul? Betul. Ramai kan? Ramai orang perempuan, para muslimat. Jadi saya cadangkan satu surah, itu surah An-Nur. Oh, An-Nur. An-Nur. Bukan surah apa Ustaz? Yang ini surah Maryam lepas kita ni. Sebab kenapa surah An-Nur? Nabi bersabda, Nabi kata, ajarkan lelaki kamu surah Al-Ma'idah dan ajarkan wanita kamu surah An-Nur. Itu dia. Okay. Boleh. Jadi kita mencadangkan surah An-Nur. Kita tak semestinya ikut turutan dalam kitab ni. Kita boleh pilih mana-mana. Jadi kalau surah An-Nur dalam kitab ni, sekejap tengok sekejap. Kalau surah An-Nur dalam kitab ni muka surat 120. 120. Terus 120. Sekejap tu mereka tengah baca maksurat lah kat luar tu. Tengah baca maksurat. Okey Ustaz, dah jumpa dah.
Okey, 120. Muka surat 120 surah An-Nur. Jadi kalau setuju, kita akan berkuliah pada minggu depan berdasarkan tafsir surah An-Nur. InsyaAllah. Yang penting ada kitab ni lah, kitab tafsir Nur Ihsan. Jilid yang ketiga. Jilid berapa Ustaz? Jilid yang ketiga. Ketiga ni ya. Okay, Shopee ada, Shopee ada jual. Ada jilid ketiga ada Ustaz. Alhamdulillah. Ada. Sama. Allah. Boleh InsyaAllah. Jemaah Okey. kat Iman ni ada dah. Ramai yang dah ada ni. Ya. Sebab tafsir surah An-Nur ni ada dia membicarakan hukum-hukum yang berkaitan dengan sosial, dengan macam-macam perkara lah. Dan termasuk dalam surah An-Nur ni ada kisah Al-Ifki. Kita akan baca semua ni insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah ada apa-apa lagi persoalan? Okey, satu amalan. Kita surah Al-Kahfi tadi. Satu amalan surah Al-Kahfi. Ayat yang terakhir dibaca tadi, kita baca daripada ayat 107 sampai ayat akhir 110. Amalan ni satu amalan saya dapat daripada di Felda Kumai. Siapa tahu Felda Kumai kat mana? Siapa tahu? Felda Kumai. First time Tak dengar. Tahu Ustaz. Tak pernah dengar. Allah. Dekat Pahang. Ada orang Pahang sini. Jadi Felda, betul. Felda Kumai ni saya tahun 90-an dulu. Saya masa tu saya masih budak lah. Comel lah masa tu, comel. Tu kira dakwaan betul tu. Masa saya budak-budak dulu, masa tahun 90-an, saya jadi imam di bulan Ramadan dekat satu masjid di Felda Kumai, Pahang. Tu. Jadi masa tu ialah kita budak kan. Budak ni biasalah kan, kalau tidur tu bangun tu lambat saja kan. Bulan Ramadan kan. Jadi Tok Bilal ni duk ajar saya satu amalan. Amalan ni dikata baca amalan ni malam-malam nak tidur, insya-Allah besok pagi senang bangun. Bangun senang nak sahur, bangun senang lah. Jadi dia ajar amalan ni, saya amal amalan tu sampai hari ni lah. Maknanya ada masanya amalan tu saya amalkan lah, ada masanya. Iaitu dia kata baca daripada ayat 107 tadi, innal ladzina amanu wa amilus solihat kana lahum jannatul firdausi nuzula tu, sampailah ayat akhir tadi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ila akhirlah. Sampai situ. Kemudian dia kata habis baca tu berdoa. Dia kata berdoa ya Allah, ataupun disebut tadi assalamualaikum. Kalau ikut bahasa Arab lah, assalamualaikum ya malaikat hafazah aiqidni fil waqti. Maknanya kita minta malaikat hafazah. Malaikat hafazah ni malaikat yang menjaga kita. Malaikat hafazah ni aiqidni, bangunkan aku, kejut aku pada pukul berapa? Pada pukul 4 pagi, pada pukul 5 pagi. InsyaAllah bila diamalkan tu insyaAllah malaikat hafazah akan kejut kita. Kita akan bangunlah insyaAllah. Cubalah amalkan. Maknanya baca daripada ayat 117 sampai 110. 110 betul lah ayat akhir. 107 Ustaz, 107 bukan 17. 107. Ayat 107 sampai ayat 110. 110. Okey. Habis ayat tu baca minta. Bagi salam lah pada malaikat hafazah ni. Kejutkan aku lah, tolong kejutkan aku pukul 4 pagi, pukul 5 pagi aku nak sembahyang tahajud contoh. Dengan izin Allah. InsyaAllah lah. Jadi malam tu pukul 4 pagi dia akan kejut kita. Kita akan bangun lah. Kita akan bangun dengan cara macam-macam cara lah. Mungkin bangun terkejut ke. Mungkin kita ni nak tiba-tiba terasa nak meraih ke. Wallahualam lah. Ataupun kita bangun sungguh lah. Dengar bunyi apa-apa kita terbangun ke. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Tapi kena ingat. Kalau kita bangun, dia kejut, kita bangun sungguh. Tapi kita tidur balik.
Tidur balik, dia tak layan dah kita, lantak engkau lah dia kata. Tu dia. Pasal apa? Pergi tidur balik pasal apa? Tu dia. Jadi bila tidur balik tu, bangun payah dah, bangun pukul 10 pagi. Dah jadi subuh zirafah. Bukan subuh gajah dah. Tu dia. Muslimin dan muslimat. Jadi insyaAllah, itu antara amalan. Satu amalan yang baik yang diajarlah oleh orang-orang kita, orang-orang lama kita. InsyaAllah. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Okey. Cukup sekarang itu. Kita akan sambung kuliah kita pada minggu depan. InsyaAllah minggu depan ni kita akan masuk surah baru. Surah An-Nur. Muka surat 120. Dalam tafsir Nurul Ihsan. Jilid yang ketiga. Jadi insyaAllah cukup sekali itu, saya mohon maaf. Dan semoga dengan apa... ya cakap Melayu boleh. Baik, jadi semoga dengan kita mengaji tafsir surah Al-Kahfi ini, muslimin dan muslimat, kita mendapat manfaat dan kebaikan. Ada ilmu, kita sebarkan. Kita sebarkan dan kita amalkan, insya-Allah. Ilmu-ilmu yang terkandung dalam surah Al-Kahfi ini, insya-Allah. Kita sampaikan, insya-Allah, kita sebarkan dan amalkan. Dan teruslah baca dan baca dan baca, insya-Allah. Jadi cukup sekali itu. Kita tangguh terus Okey, jadi saya tutup dulu dengan baca tasbih kafarah dan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barusi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillah rabbil alamin. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.